Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang penunggang agama ibarat barah kepada umat Islam. Dalam pembentangan ini, diahli oleh 5 orang, iaitu Ahmad Aziz, Ahmad Izzuddin, Ahmad Hilman, Muhammad Amirul dan saya sendiri, Nurul Mazli. Okey, kita pergi pada poin yang pertama, iaitu apa itu penunggang agama. Secara dasarnya penunggang agama ni tak ada lagi definisi dia, tapi apa yang kami boleh katakan daripada kajian-kajian yang kita boleh tengok pada isu-isu yang pernah berlaku di Malaysia ni, kami boleh menyatakan bahawa penunggang agama ini merupakan seorang yang menggunakan agama untuk kepentingan tersendiri. Sebagai contoh, dia ada ilmu agama, dan katakanlah ada seorang pendakwah, dia mendakwah mengenai ilmu agama yang dia ada, tapi kebolehan yang dia ada, iaitu ilmu agama yang dia ada tu digunakan bukan untuk tujuan kebaikan dengan menyampaikan agama, tapi ada kepentingan yang tersendiri. Sebab itu macam dia ada mahu sedikit untung untuk diri dia sendiri. Baru-baru ni kita dapat lihat ada isu hangat yang boleh dikatakan hangat dengan adanya, boleh dikatakan, seorang pendakwah selebriti yang boleh dikatakan terkenal juga sekarang ni. Dia dikatakan sebagai seorang penunggang agama sebabnya satu, dia ada ilmu agama, lepas tu dia ada masalah, dia melakukan masalah. Jadi berdasarkan masalah tu, ada report daripada seorang perempuan ni, dia mengatakan bahawa dia ada masalah macam masalah mental gitu lah. Jadi dia minta pertolongan daripada seorang pendakwah ni, dan pendakwah ni nak tolong dia dengan mengatakan dia orang berjumpa, dan kemudiannya pendakwah ni ajak perempuan tu ke rumah dia. Mungkin pada awalnya dia katakan untuk menolong, untuk bagi sedikit nasihat dan sebagainya, tapi akhirnya dia ada kelakuan yang tidak patut berlaku yang pendakwah tu dah buat dekat perempuan tu. Jadi itulah isu yang sekarang ni boleh dikatakan masih hangat lagi di bibir-bibir percakapan semua masyarakat Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya pula akan membentangkan tentang latar belakang isu penunggang agama. Okey, tadi kawan saya telah menyatakan definisi penunggang agama. Kita boleh tahu yang penunggang agama ni dia menggunakan agama untuk kepentingan diri dia sendiri. Jadi apabila dia menggunakan ilmu agama, kita boleh lihat ramai orang atau masyarakat yang mempercayainya dan memberikan satu tanggungjawab besar kepadanya untuk menyampaikan agama. Namun demikian, seorang penunggang itu dia menggunakan agama itu untuk melakukan dosa, contoh maksiat, mencuri ke. Jadi di situ apabila orang-orang yang telah memberikan dia tanggungjawab untuk menyebarkan agama Islam, mereka bila mereka mengetahui perkara itu tersebut, mereka menjadi sungguh khawatir dengan pendakwa-pendakwa sekarang ini. Jadi penunggang agama ini amatlah bahaya kepada umat Islam, sebab ialah dia menggunakan nama agama Islam tu untuk melakukan perkara yang tidak diingini, perkara yang penting untuk diri dia. Jadi kita lihat lakonan dia kepada orang-orang awam, masyarakat setempat yang memeluk Islam. Kita nampak dia macam baik, dia macam beragama, dia hafal semua, tapi ialah sekarang penunggang agama sekarang ni, macam pendakwa-pendakwa yang kita ambil daripada isu semasa ni, mereka mengambil kesempatan dengan melakukan benda-benda yang tidak baik dan sejurusnya akan memandang hina kepada diri mereka sendiri. Dan apa yang lagi satu, ia
jadi hukum munafik lah pada diri sendiri. Yalah, dah lah dengan manusia pun kita buat buruk lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita membincangkan pandangan terhadap isu penunggang agama. Isu ini sebenarnya suatu isu yang sangat berat kerana pendakwah ni adalah idola kepada masyarakat. Jadi kalau dia idola, dia kena memberikan satu contoh yang baik kepada masyarakat. Sebab dengan pendakwah sebegini, dia akan menarik masyarakat untuk belajar agama, untuk mengamalkan agama. Tetapi kalau dia buat perkara yang tidak elok, dia akan membolehkan fitnah tu terhadap agama. Jadi benda tu tak elok lah, kan? So dengan fitnah pula, dia akan membuatkan orang awam menjauh daripada agama. Selain itu, agama Islam juga akan dipandang enteng oleh agama lain, dipandang rendah kerana dapat isu-isu yang tak sedap lah didengar, kan. Contoh kalau kita lihat macam program TV PU Dai yang TV lakukan, yang TV buat adalah untuk mencari pendakwah-pendakwah yang mampu menarik orang awam untuk dekat dengan agama. Tetapi kalau mereka yang buat macam tu, buat dengan tingkah laku mereka yang buruk, jadi membuatkan ramai orang khususnya kepada remaja jauh daripada agama. Jadi bila berlaku hal sedemikian, terdapat kesan buruk terhadap diri sendiri, agama dan masyarakat. Jadi isu penunggang agama ni kita perlu atasi dengan baik lah. Kalau tidak, dia akan makin melirik, orang pun makin jauh dengan agama, dan Allah tak sukalah. Bila Allah tak suka, Allah akan jatuhkan malapetaka terhadap negeri itu. Jadi kesan dan nilai murni kita akan membincangkan selepas ini. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya saya Muhammad Amirul bin Ahmad Saleh akan menerangkan tentang kesan penunggang agama ini terhadap beberapa isu, tentang beberapa aspek lah. Jadi saya sertakan 3 kesan di sini, iaitu yang pertama mencerminkan agama, yang kedua pendakwah lain akan dipandang negatif oleh masyarakat, dan yang ketiga adalah mempengaruhi pendakwah lain untuk menggunakan dakwah Islam itu untuk tujuan yang salah. Jadi untuk poin yang pertama adalah mencemarkan agama. Jadi sebagai seorang pendakwah ni adalah orang yang dikenali, atau kita boleh panggil orang yang berpengaruh. Dia dikenali di seluruh negara, masyarakat akan kenal dengan dia. Jadi dia membawa satu nama, satu title yang besar, iaitu agama yang agama pendakwah itu sendiri, dan juga bangsa yang pendakwah itu bawa sendiri. Jadi jika dia pendakwah ini melakukan masalah atau melakukan hal-hal yang tak elok, jadi masyarakat lain akan memandang agama yang dibawa, iaitu agama Islam itu sendiri, sebagai agama yang tak elok lah. Dan bangsa itu sendiri, terutamanya bangsa Melayu, orang selain daripada bangsa Melayu akan memandang orang-orang yang berbangsa Melayu ni sebagai orang yang tak baik lah. Jadi seterusnya pendakwah lain akan dipandang negatif. Jadi kat sini saya boleh menyatakan satu peribahasa, iaitu kerana setitik nila rosak susu sebelanga. Iaitu kerana seorang pendakwah yang membuat masalah, pendakwah lain juga akan terkena tempiasnya. Jadi masyarakat luar akan memandang semua pendakwah ni adalah sama, iaitu
pendakwah yang menunggang agama itu sendiri. Jadi yang terakhir ialah mempengaruhi orang lain, iaitu orang yang berdakwah untuk melakukan dakwah Islam itu sebagai tujuan yang salah. Iaitu jika pendakwah lain itu melihat seorang pendakwah melakukan masalah atau menggunakan dakwah Islam itu untuk tujuan mereka yang tersendiri, maka pendakwah tersebut akan mudah terpengaruh dengan masalah, dengan aktiviti ataupun benda yang dilakukan oleh penunggak agama itu sendirilah. Jadi kat situ akan wujudnya lebih ramai lagi penunggang agama. Jadi seterusnya saya silakan kepada kawan saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita sudah melihat daripada apa maksud penunggang agama, apa pandangan orang terhadap penunggang agama dan apa kesan penunggang agama. Jadi apa yang kita boleh buat, ada beberapa nilai murni yang boleh kita pamerkan supaya kita tidak tergolong dalam golongan penunggang agama. Yang pertama ialah memuliakan agama. Setiap pendakwah, kita haruslah memuliakan agama dengan meletakkan agama pada darjat yang paling tinggi. Ini kerana apabila kita meletakkan agama pada darjat yang paling tinggi, sudah tentu maruah agama kita akan terjaga. Okey, seterusnya pendakwah juga perlulah menjaga tingkah laku. Ini kerana tingkah laku amat penting bagi seorang pendakwah. Seorang pendakwah haruslah memiliki tingkah laku yang baik serta akhlak yang terpuji. Namun begitu, seperti yang kita dapat lihat, apa yang kita ingin sampaikan kepada orang, kita juga perlulah menunjukkan tingkah laku yang baik supaya orang dapat menerima apa yang kita sampaikan. Ini kerana jika kita mengharapkan sesuatu yang baik, kita perlulah menunjukkan usaha yang baik. Bukan itu sahaja, lebih-lebih lagi pendakwah daripada program reality TV. Yang kita tahu, bila dia dah masuk TV, dah tentu dia akan terkenal. Jadi sudah pasti orang akan memerhatikan setiap gerak-geri dan langkah mereka. Jika mereka ada buat salah sedikit, jaga-jagalah, mesti viralnya. Okay, seterusnya, yang ketiga ialah menggunakan ilmu yang ada untuk kebaikan ummah. Setiap pendakwah perlulah menggunakan ilmu yang dia ada untuk kebaikan ummah. Dia tak boleh nak gunakan ilmu yang dia ada untuk mencari populariti atau menggunakan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak boleh menggunakan ilmu yang ada semata-mata untuk mengaut keuntungan untuk diri dia sendiri. Malahan mereka juga perlulah menggunakan ilmu yang ada untuk menyelesaikan segala permasalahan umat. Okey, yang terakhir ialah takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mempunyai perasaan takut ini, sudah pasti dia akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Sebagai contoh, jika kita tidak takut dengan azab Allah, sudah pasti kita akan terus-terus melakukan dosa kerana kita tak tahu sebab azab Allah tu kita tak nampak sekarang. Mungkin kita tak nampak sekarang, tapi kita akan nampak pada hari akhir nanti. Okey, sekian itu sahaja lemuni yang boleh kita pamerkan sebagai seorang pendakwah. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk penunggang agama ibarat barang kepada umat Islam ni adalah yang kita tahu manusia tidak lari dari berbuat salah, tetapi kita tidak boleh menggunakan ajaran agama untuk melakukan kesalahan dan untuk keuntungan diri sendiri. Ingatlah, bukan populariti yang kita cari, tetapi ingatlah apa azab yang bakal kita dapat nanti. Okay, sekian itu sahaja daripada kami. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.